pembentukan urin ataupun pembentukan air kencing. So, pembentukan urin ni dia ada 3 proses yang utama, iaitu ultraturasan ataupun ultrafiltration yang berlaku di glomerulus. Kemudian penyerapan semula. Penyerapan semula ni berlaku di sepanjang tubul renal, iaitu di tubul berlingkar proksimal, liku Henle dan tubul berlingkar distal. Kemudian yang ketiga ialah rembesan. Rembesan dia berlaku di tubul berlingkar distal. Silap ya. Okey. Kita tengok ultraturasan. Okey, ultraturasan ni dia berlaku di dalam glomerulus yang terletak di dalam kapsul Bowman. Okey, darah yang masuk ke dalam glomerulus daripada arteri renal ni, dia mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi. Kenapa dia mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi? Ini disebabkan oleh saiz arteriole efferent dan juga arteriole efferent adalah berbeza. Arteriole efferent ni dia punya diameter lagi besar berbanding dengan arteriole efferent. Okey, so perbezaan diameter ini menyebabkan bendalir tadi tu mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi. Okey, disebabkan oleh tekanan hidrostatik yang tinggi ini, bendalir di dalam glomerulus tadi akan dipaksa meresap keluar ke dalam kapsul Bowman, ya, melalui liang-liang lah, dipaksa meresap ke dalam kapsul Bowman, dan bendalir yang masuk ke dalam kapsul Bowman ini kita panggil dia sebagai hasil turasan glomerulus. Okey, boleh ya? Okey, komposisi hasil turasan glomerulus ini adalah sama seperti plasma darah. Ingatkan lagi apa komponen plasma darah? Plasma darah ada air, ada bahan-bahan terlarut, ada hormon, ada apa lagi? Ada platelet, sel darah merah, semua tu kan. Okey, tetapi hasil turasan glomerulus ini tidak mengandungi platelet, sel darah merah dan protein plasma. Sorry ya, typo banyak. Platelet, sel darah merah dan protein plasma. Kenapa? Sebab molekul-molekul itu adalah molekul yang besar, jadi dia tidak boleh meresap keluar ke dalam kapsul Bowman. Okey? Itu ialah proses ultraturasan. Okey, seterusnya proses yang kedua ialah penyerapan semula. Penyerapan semula akan berlaku di sepanjang tubul berlingkar proksimal, liku Henle dan juga tubul berlingkar distal. Okey, di proksimal ini, tubul berlingkar proksimal, hasil turasan glomerulus tadi akan bergerak daripada kapsul Bowman ke dalam tubul berlingkar proksimal. Okey, semasa di tubul berlingkar proksimal, bahan-bahan daripada hasil turasan glomerulus tadi akan meresap merentasi dinding berlingkar proksimal ke dalam kapilari darah. Kalau kamu tengok buku teks, kalau ada anak panah keluar macam ni, itu maksudnya bahan tu dia keluar daripada tubul berlingkar proksimal ataupun tubul renal ke dalam kapilari darah. Okey, jadi ion natrium, asid amino dengan glukosa melalui pengangkutan aktif, ion klorida melalui pengangkutan pasif, dan ini menyebabkan kepekatan bila semua benda ni keluar daripada tubul berlingkar proksimal, ini menyebabkan kepekatan bahan terlarut di dalam tubul berlingkar ini
berkurangan, kan? Berbanding dengan di dalam kapilari darah. Sebab tadi semua sudah keluar pergi kapilari darah, kan? Sama ada secara pengangkutan aktif ataupun pengangkutan pasif. So, perbezaan kepekatan bahan terlarut ini menyebabkan air meresap ke dalam kapilari darah secara osmosis. Okey? Masih ingat kan apa itu osmosis? Pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan air tinggi ke kawasan berkepekatan air rendah. Okey, itu proses penyerapan semula di dalam tubul berlingkar proksimal. Seterusnya kita tengok penyerapan semula ataupun reabsorption. Okey, reabsorption di Lico Henley dan juga tubul berlingkar distal. Okey, di Lico Henley air akan meresap ke dalam kapilari darah secara osmosis, masih lagi berlaku ya di Lico Henley ni. Kemudian sama juga ion klorin akan keluar ke dalam daripada Lico Henley ke dalam kapilari darah secara pengangkutan pasif, ion natrium secara pengangkutan aktif. Okey. Bila sampai di tubul berlingkar proksimal, tubul berlingkar distal, lebih banyak air, ion natrium dengan ion klorida akan diserap, direabsorb ke dalam kapilari darah. Okey, tetapi berapa banyak garam, natrium dengan klorida tu garam lah kan, NaCl lah kan. Okey, garam dengan air yang diserap semula adalah bergantung kepada kandungan garam dan air di dalam darah. Okey? Bergantung kepada kandungan garam dan air di dalam darah. Okey, dan ia juga adalah proses homeostasis yang melibatkan hormon. Okey? Ini nanti kita tengok macam mana proses homeostasis yang melibatkan hormon dalam pembentukan urin. Sekarang kita kena faham dulu macam mana urin itu dihasilkan. Okey, boleh ya? So, habis proses penyerapan semula. Proses penyerapan semula ataupun reabsorption berlaku di tubul berlingkar proksimal, Lico Henley dan tubul berlingkar distal. Okey, di sini proses ultrafiltration ataupun ultraturasan. Okey, proses yang ketiga ialah proses rembesan. Okey, proses rembesan ini berlaku di tubul berlingkar distal. Okey, proses rembesan ini ataupun secretion adalah proses perembesan bahan buangan daripada kapilari darah, masuk ke dalam tubul renal dan terutama sekali di tubul berlingkar distal. Okey, so proses rembesan ini adalah bertentangan dengan proses reabsorption ataupun penyerapan semula. Kalau penyerapan semula, pergerakan bahan daripada tubul renal ke dalam kapilari darah. Tapi kalau rembesan, pergerakan bahan buangan daripada kapilari darah ke dalam tubul renal, terutama sekali di tubul berlingkar distal. Okey? Okey, proses rembesan ni dia akan menyingkirkan bahan buangan toksik dan mengawal atur aras ion di dalam darah. Okey? Okey, rembesan ni berlaku secara resapan ringkas dan juga pengangkutan aktif. Okey, ini adalah bahan-bahan yang dirembeskan semasa proses rembesan di tubul berlingkar distal. Ion amonium, kreatina, bahan toksik dan juga dadah. Sebab tu bila kita ambil dadah, kita buat urine test, kita boleh detect ada dadah di dalam urine ya. Okey, sebab dadah tu dia disingkirkan bersama-sama dengan urine. Okey, secara pengangkutan aktif pula ion hidrogen, ion kalium dan juga urea. Boleh? Boleh ya? Okey, kemudian kita tengok yang terakhir ialah proses pembentukan air kencing ataupun urin. Okey, semua bendalir tadi, hasil turasan glomerulus tadi, daripada kapsul Bowman, dia pergi tubul berlingkar proksimal, turun Lico Henley, naik di tubul berlingkar distal. Okey,
Okey, dia ada proses penyerapan semula dan proses rembesan. So, hasil akhir tadi akan masuk di tubul pengumpul. Okey? Tubul pengumpul. Okey, sisa hasil turasan glomerulus ataupun bendalir renal tadi ni. Okey. Bendalir renal ni maksudnya dia refer kepada sisa hasil turasan glomerulus tadi yang sudah melalui proses reabsorption atau penyerapan semula dan proses rembesan tadi tu. Sisanya tu itu kita panggil bendalir renal ataupun dipanggil sebagai air kencing ya. Air kencing ataupun urin lah. Urin ni dia punya air sudah sedikit, garam pun sedikit. Berapa banyak urin ataupun berapa banyak isi pada urin yang dihasilkan adalah bergantung kepada, apa tadi cikgu cakap? Dia bergantung kepada kandungan garam dan air di dalam darah. Okey? Okey, so urin tadi dia akan keluar melalui duktus pengumpul. Daripada duktus pengumpul ni, dia akan pergi ke ureter, kemudian ke pundi kencing, daripada pundi kencing ke uretra dan akan disingkirkanlah. Bila pundi kencing kita penuh, dia akan keluar melalui uretra dan akan disingkirkan. Okey, apa kandungan urin? Dalam urin ada air, ada urea, natrium klorida, asid urik dan kreatina. Dia banyak bahan buangan beramonia kan? Okey. Bahan buangan bernitrogen lah. Amonia pun bernitrogen kan. Okey, kalau kita ada diabetes, di dalam urin kita ni akan ada glukosa. Okey. Kalau ada masalah, kalau ada protein, bila kita buat urine test kan, bila ada protein di dalam urine ni, itu tandanya buah pinggang kita ada masalah. Sebab sepatutnya protein tidak ada di dalam urin sebab dia molekul yang besar, dia tidak boleh meresap kan. Kalau ada protein maksudnya buah pinggang kita bermasalah. Okey, itu sahaja proses pembentukan urin ya.